Hadirin hadirat sekalian, sebuah ketaatan kita kepada Allah, harganya menjadi melambung di sisi Allah kalau dilakukan dengan niat mencari redha. Kalau niat selain daripada redha, harganya tak mahal. Harganya biasa-biasa saja. Tapi kalau niat mencari redha, itu kalau saham tu naik tinggi betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma idfa' 'anil waba wal ghala wal riba waz zina wal mihan wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadza khasatan wa an sairil biladil muslimina 'amatan ya rabbal alamin. Allahumma arzuq baladana Brunei Darussalam khasatan wasairil biladil muslimina amatan as-sakha wan nama war rakha wa fadhha bihifdzika min kulli makruh ya rabbal alamin. Allahumma asrif an wilayah Brunei Darussalam wasairil biladil muslimin hadzal waba wa qina syarrida wa najina min jamin anwa'il bala bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du. Terima kasih Al-Fadil saudara tuan pengacara majlis yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hak Ehwal Agama, Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Datuk Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hak Ehwal Dalam Negeri Negara Brunei Darussalam, Yang Berhormat Major Jeneral Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan selaku penaung bersama MRSB, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Haji Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Yang Berhormat Pihin Datuk Laila Raja Major Jeneral Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua. Seterusnya yang diraikan juga Yang Mulia Pangeran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pangeran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hak Ehwal Agama, Tuan Yang Terutama Datuk Raja Reza Raja Zaib Shah, Tuan Yang Terutama Datuk Raja Reza Raja Zaib Shah, Suruhjaya Tinggi Malaysia di Brunei. Seterusnya yang diraikan Saudara Muhammad Sufi bin Haji Abdul Wahab, Pegawai Ehwal Masjid Masjid Rashidah Sa'idatul Bolkiah selaku Setiausaha Jawatankuasa Takmir MRSB, barisan para pegawai, ahli-ahli Jawatankuasa Takmir, Muslimah dan Ketua Belia Masjid Rashidatul Sa'adatul Bolkiah Brunei, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, tak dilupakan para pelayar yang sedang menonton siaran ini, tak kira di mana siaran ini boleh dilihat. Yang menonton dari utara moga sejahtera, yang menonton dari barat moga dapat berkat, yang menonton dari selatan moga dapat keampunan, yang menonton dari timur moga terus makmur. Alhamdulillah kita bertemu pada kesempatan pagi ini dalam kuliah duha, moga-moga ada keberkatan. Hadirin hadirat sekalian, dalam kehidupan kita ada 4 redha yang kita nak cari. Redha yang pertama adalah redha Allah sebagai Tuhan kita, Islam sebagai agama kita, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul kepada Allah. Sebagaimana hadis daripada Abbas bin Abdul Muttalib, zaqa ta'mani man radiyallahu bi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadir rasulah. Akan merasalah kelazatan iman orang yang redha kepada Allah sebagai Tuhan, dia redha Islam sebagai agama, dan dia redha Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Apabila seseorang itu redha kepada Allah, secara automatik Allah akan redha kepada mereka. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka redha kepada Allah, Allah beredha kepada mereka. Surah Al-Mujadalah ayat yang ke-22. Ini redha yang pertama. Redha yang kedua adalah redha ibu bapa.
ridar rabbi fi ridal walidi wa sakhatur rabbi fi sakhatil walidi. Sesungguhnya redha Tuhan itu duduknya pada redha ibu bapa, dan kemurkaan Tuhan itu juga terletak kepada kemurkaan ibu bapa. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Yang ketiga, redha yang kita nak cari adalah redha suami kepada isteri. Maksudnya isteri mesti cari redha suami. Hadis daripada Ummu Salamah, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Setiap isteri yang meninggal dunia dalam keadaan diredai oleh suaminya, maka masuk syurga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi ibu-ibu, redha yang ketiga, redha suami. Walau nak marah macam mana pun mesti dapat redha daripada suami. Yang keempat, redha ketika transaksi jual beli. Itu dituntut dalam agama. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Wahai orang beriman, jangan kamu makan harta sesama kamu dengan cara yang salah, kecuali melalui bisnes. Dan bisnes itu mestilah tijaratan antaradim minkum. Bisnes itu transaksinya mestilah redha di antara kamu. Baik itu jangan pelik kalau ada orang boleh beli kereta mewah, beg tangan mewah, dia redha, tak jadi masalah. Orang lain mungkin sebab rasa dengki, tak mampu, itu cerita lain. Dia redha. Saya pernah jumpa di Kuala Lumpur, dekat pavilion, ada nail clipper, pengepit kuku, pemotong kuku. Harga RM80. Saya pun heran, siapalah yang beli sampai RM80? Tu berapa ringgit sangatlah benda itu. Saya tanya kepada yang jual tu, ini kenapa mahal? Oh, ini dia ada batu Zwazowski, apa ke nama? Oh, okey. Ini pakai bateri ke apa? Taruh dia potong. Tak ada, ini pun manual juga. Habis kenapa RM80? Dia kata ramai orang beli. Artinya ada orang mampu dan dia redha je. Padahal kalau dia beli kedai runcit itu murah saja. Tapi dia redha, tak jadi masalah. Redha ni okey semua. Saya tidak nak elaborate ke empat-empat. Yang kita nak cerita pada pagi ini insya-Allah adalah tentang mengejar redha Allah. Hadirin hadirat sekalian, sebuah ketaatan kita kepada Allah harganya menjadi melambung di sisi Allah kalau dilakukan dengan niat mencari redha. Kalau niat selain daripada redha, harganya tak mahal. Harganya biasa-biasa saja. Tapi kalau niat mencari redha, itu kalau saham tu naik tinggi betul. Ini kerana Allah Ta'ala memiliki satu kecemburuan, jealous. Apabila ibadat yang kita lakukan tidak dilaksanakan untuk mencari redha dia, Allah cemburu. Sebagai contoh, orang yang solat, orang yang sembahyang bukan kerana Allah, Allah cemburu. Sehingga Allah gelarkan ini golongan munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah ketika mereka melaksanakan salat. Padahal yang mereka tipu itu Allah Ta'ala akan balas balik. Apa bentuk penipuan mereka? Allah Ta'ala nyatakan, wa idza qamu ila salati qamu kusala. Mereka kalau semayang, mereka berdiri itu malas. Dia bukan hendak pun semayang, dia sahaja nak buat semayang bukan kerana aku. Yura'un nas, dia hanya niat nak tunjuk-tunjukkan kepada orang saja. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka tidak pun menyebut Allah itu kecuali sedikit saja. Surah An-Nisa ayat 142. Sebab itu Allah Ta'ala sangat benci bila ditipu. Orang semayang bukan kerana Allah tapi kerana makhluk. Orang bersedekah bukan kerana Allah tapi kerana mencari nama. Orang pergi haji bukan kerana ibadah tapi mencari pujian. Itu Allah benci betul. Kerana orang ini menipu. Contoh, berapa ramai dari kalangan kita semayang, belum tentu semayang itu kerana Allah. Ada orang dia semayang sebab segan dengan bapa mertuanya, jadi semayanglah. Maka dia sudah semayang kerana bapa mertua.
Ada orang dia semayang di pejabat sebab bosnya memang kaki semayang di surau. Kalau tak pergi semayang, payahlah kita nanti nak urusan, nak macam-macam. Pergi jugalah semayang. Ada orang semayang sebab isterinya beletir. Kalau dia tak semayang, maka dia pun semayanglah. Maka semua yang dilakukan bukan lillah. Apabila dilakukan bukan lillah, yang kita dapat lelah. Itu saja. Penat lelah saja. Allah Ta'ala tak suka. Sedekah sepatutnya kerana Allah, tapi dibuat kerana nak menambah follower misalnya, nak menambah subscriber, nak mencari pengikut yang ramai. Maka Allah Ta'ala marah orang begini. Pergi haji pun sama. Ibadahnya bukan kerana Allah, tapi kerana ingin dapat kedudukan dan juga penghormatan. Manusia pun kalau ditipu marah. Marah. Kalau kita tipu seseorang janji jam berapa, tak dapat sampai pada waktu yang ditentukan, itu marah. Macam saya tadi sepatutnya sampai 9.30. Minta maaf, anak Cina pakai singlet pergi ke kedai. Kalau dah tidak kena jalan berbelit-belit tadi dah saya sampai. Minta maaf, ada kona-kona sikit. Tapi orang akan marah apabila tak menepati yang sepatutnya. Maka dalam ibadah, Allah Ta'ala juga tidak akan redha kalau kita lakukan ibadah bukan kerana dia. Orang yang ibadat bukan kerana mencari redha Allah, ada satu hadis, akan mendapat malapetaka di akhirat nanti. Apakah malapetakanya? Malapetaka pertama adalah di padang mahsyar Allah akan halau mereka. Tak hendak menengok muka mereka lagi. Kata Abu Hurairah dalam satu hadis qudsi, Allah pernah berfirman dalam hadis qudsi, "Anna aghna syuraka'i an syirki man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu." Aku adalah sekutu yang tidak memerlukan sekutu, kata Allah. Ana aghna syuraka. Aku sekutu yang tidak memerlukan kepada sekutu. Barang siapa melakukan satu amalan dengan menyengutukan aku selain dariku, aku akan tinggalkan dia dengan sekutu-sekutunya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi nanti di hari kiamat, orang yang melakukan ibadat bukan kerana Allah, Allah akan halau. Syuh, pergi. Kamu dulu solat sebab apa? Sebab bapak mertuamu. Pergi cari bapak mertuamu. Jangan cari aku. Kau bukan ibadat kerana aku, kerana nak mencari muka bapak mertuamu. Kau solat kerana apa? Kerana bos. Pergi cari bos. Jangan cari aku. Mengapa Allah Ta'ala menitahkan orang-orang ini berambus, dinyahkan daripada sisinya dan pergi ke arah sekutu-sekutunya? Dalam hadis kata Abu Sa'ad bin Abu Fadlalah Al-Ansari radhiyallahu anhu, "Idza jama'a Allahu al-awwalina wal akhirin yaumal qiyamah li yaumin la raiba fihi, nada munadin." Ketika Allah Ta'ala menghimpunkan seluruh manusia pada hari kiamat, maka datanglah satu penyeru akan buat satu announcement. "Man kana asyraka fi amalin amilahu lillah falyatlub sawabahu min indi ghairillah fa innallaha aghna syuraka an syirki." Siapa yang berbuat syirik di dunia, iaitu dia beribadat selain daripada Tuhan, maka hendaklah dia meminta balasan kepada yang selain itu. Contoh, kita semayang di dunia kerana bapa mertua, maka pada hari kiamat Allah Ta'ala perintahkan, you pergi collect pahala dengan you punya bapa mertua. Jangan collect pahala dengan saya. You semayang berapa tahun bukan kerana saya. Go. Syuh, pergi jumpa bapa mertua. You semayang kerana nak cari redha isteri. Kalau you semayang, isteri senyum. You tak semayang, isteri marah. So sekarang pergi collect pahala dengan you punya isteri. Begitulah. Dihalaunya satu-satu. Maka bila dihalau ini, kata ulama adalah malapetaka yang pertama. Malapetaka yang kedua adalah didedahkan aib kita pada hari kiamat. Kita orang beriman, nanti semua amalan kita akan dikeluarkan balik. Ada report. Tapi bagi macam tuan-tuan orang baik-baik ini, report itu hanya dikeluarkan proceedingnya di dalam chamber saja, tertutup. Jadi tak ada orang tengok. Untuk orang yang tidak beriman, dia punya muhasabah ataupun cek amalannya secara publik.
secara publik. Lebih kurang macam apa nama, mahkamah terbuka lah. Semua orang boleh tengok. Macam apa yang ada artis Hollywood 2 orang tu, apa nama suami isteri tu, Jack Sparrow pelakon tu. Dia punya pendengar, dia dah menang dia dah menang dalam perbicaraan dengan isteri dia, Amber Heard, apa nama isteri dia? Apa nama pelakon lelaki, tak ingat Jack Sparrow. Dia dilakukan secara publik, satu dunia tengok. Jadi untuk orang yang tidak beriman, dia punya hisab semua orang boleh tengok. Untuk orang baik-baik macam tuan-tuan, tak, proceeding dalam chamber hakim saja. Mana hakim, kita lawyer, itu sajalah. Okay, you dulu pernah ni tak semayang ya? Okay. Mengaku tak? Mengaku. Okay. Rotan 2 kali boleh? Boleh. Itulah kita tak adalah malu sangat. Tetapi bagi orang yang melakukan ibadah bukan kerana Allah, dia bukan sekadar publik, tapi di macam pawagam pula lagi. Di tayangan perdana, semua orang boleh tengok. Macam panggung wayang. Kata Jundub al-Alaqi radhiyallahu anhu, man samma'a Allahu bihi, wa man yura'illahu bihi. Siapa yang memperdengarkan amalannya di dunia, Allah juga nescaya Allah akan memperdengarkan kepada dia nanti. Dan barang siapa yang memperlihatkan amalannya di dunia, Allah akan memperlihat pula amalannya nanti. Apa maksudnya? Hadis Bukhari. Kalau kita di dunia riak ni maknanya menunjukkan. Jadi nanti di hari kiamat, kita punya amalan semua juga ditunjukkan, termasuk yang buruk. Yang pergi mengintai orang mandi pun keluar semua. Yang zaman-zaman jahiliah kita semua keluar semua. Malulah kita. Kita ustaz, ustaz pun mengintai orang mandi juga, semua orang tengok. Wah, akan aib kerana masalah tidak melakukan amalan kerana Allah. Sebab itu saya menyeru diri saya dan tuan-tuan, marilah kita ikhlas dalam ibadah. Ikhlas ni susah. Walaupun ada orang dia buat sampul surat untuk angpau hari raya, sumbangan ikhlas. Ikhlas ni tak boleh nak ditulis. Ikhlas ni, kata para ulama, kata As-Susi rahimahullah, al-ikhlasu faqdu ru'yatil ikhlas. Ikhlas ini adalah hilangnya perasaan memandang diri sudah ikhlas. Itulah ikhlas. Kalau tuan-tuan nak sedekah, aku ni ikhlas ni, belum ikhlas lah. Ikhlas ini adalah merasakan tidak merasa ikhlas. Macam mana nak serang? Tasawuf ni susah sebab dia ilmu rasa, dia bukan ilmu ceramah. Ada setengah ulama memberi pahaman begini. Ni contoh, minta maaf kalau contohnya tak selesa. Manusia paling ikhlas ketika dia buang air di toilet. Itu paling ikhlas. Artinya dia tidak mengenang, tidak rasa rugi, tidak merasa ralat, sayang kerana kehilangan, dia tidak terkenang-kenang, dan itu ikhlas. Dan dia tak terfikir pun ke mana pergi benda itu. Itu ikhlas, makam paling tinggi. Umpama kalau sedekah, dia tak peduli pun sedekah tu. Tak adalah dia sedekah masjid, kena pas tahun dia panggil chairman masjid. Mana saya duit, saya kasih dulu. Asal ni tak tukar-tukar. Mana dia masih lagi mengenang perjalanan wang itu. Kan orang kalau pergi tandas kan tak fikir pun pergi ke mana. Tak tahu kalau tuan-tuan ada yang balik Temenung, mana dia pergi ya? Kemana dia perjalanan? Tak, mana ada orang fikir. Itu ikhlas sekali. Dan tak mungkin diceritakan. Ke ada tuan-tuan share dalam Facebook, saya pun tak tahulah. Mana ada orang cerita pengalaman dia. Macam tak ada apa nak di-share. Maka itulah ikhlas. Justru orang yang buat ibadat ikhlas ini, dia takkan declare saya ikhlas. Sebagaimana kita pergi ke toilet, mana mungkin kita cerita pada orang. Itulah keikhlasan kita. Baik itu ada orang kadang dia post di Instagram, di medsos dan bagai-bagai lagi. Itu hati-hatilah. Sumbangan ikhlas itu. Sebab kata ulama dalam kitab Tazkiyatun Nufus, faqad ihtaja ikhlasu ilal ikhlas. Ikhlas itu masih memerlukan keikhlasan. Siapa-siapa yang merasakan dia sudah ikhlas, maka dia belum ikhlas. Saya ambil contoh beginilah.
Dalam Quran ada satu surah namanya surah Al-Ikhlas. Apakah dia surah Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad. Cuba tuan-tuan kaji di dalam surah Al-Ikhlas, ada tak perkataan ikhlas? Tak ada. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Sampai habis. Tak ada perkataan ikhlas. Walhal Quran secara adatnya, nama surah akan wujud di dalam ayat. Surah At-Tin, mesti ada perkataan tin di dalam surah. Wat-tini waz-zaitun, mesti ada perkataan yang sama dengan nama. Tapi Al-Ikhlas, tidak ada perkataan ikhlas di dalam Qul huwallahu ahad. Apa artinya? Itulah ikhlas. Tidak ada wujud. Dia rasa, dia bukan perkataan. Saya nak share sikit tuan-tuan yang suka kongsi dalam media sosial ini. Saya tak ada medsos. Saya Facebook tak ada, Instagram tak ada, TikTok tak ada, apa pun tak ada. Memang bagus, tidur lena, syok betul. Tak ada media sosial ni, tidur lena. Kita tak tahu orang suka kita ke orang tak suka kita, kita tak peduli. Sebab kita tak tahu, tak ada orang nak komen apa-apa. Kepada tuan-tuan yang gemar berkongsi di media sosial, itu hati-hati. Kebanyakan dari kita ada Facebook, Instagram dan macam-macam. Dan setiap daripada kita seronok berkongsikan perihal diri kita dan gambar-gambar untuk ditonton secara umum. Saya ingat majlis kita ni baru berapa masa je bermula, tapi dah ramai dah upload dalam medsos. Satu dunia dah tahu dia ada di masjid sekarang ini. Cepat sekali. Sedar ataupun tidak, setiap kali kita berkongsi sesuatu dengan orang, akan ada mata yang memerhatikan. Macam contoh live kita, ada live agaknya, banyak kamera tu ada live lah agaknya. Kalau kita buat live di Facebook, setiap kali live ada gambar mata di sebelah kiri, sebelah atas. Mana-mana live mesti ada mata. Sebab itu mata itu kita kena hati-hati. Mata ni tuan-tuan, dia ada power. Sebab itu kata Ar-Azmi, dari kerana mata yang mempunyai kuasa, oh aku tergoda terkecewa dari kerana mata. Awas dengan mata-mata yang memandang kita. Mata-mata tu lainlah, itu pun awas juga. Mata itu pun kita kena awas juga. Ketindakan kita suka berkongsi dengan orang sebenarnya boleh mengundang kepada satu penyakit namanya ain. Ain, penyakit ain ini adalah jika seseorang melihat kita lalu dia menyimpan bibit-bibit cemburu dalam hati. Sebab itu susah. Macam kita jadi orang besar, jadi menteri-menteri kabinet, jadi imam, jadi mufti. Ini bukan senang. Orang yang memandang kita macam-macam, kekaguman ada, hasad, hasud, macam-macam. Maka penyakit ini boleh membinasakan kita gara-gara panahan mata ataupun ain daripada orang yang memandang kita. Apa makna ain? Ni saya sharekan sedikit. Ain ini bagi orang moden dia mungkin tak percaya. Tapi dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ain ini adalah benda real. Perkara yang wujud tapi orang dah tak ambil perhatian. Ada satu riwayat kata Abu Umamah bin Sahal radhiyallahu anhu, dia bercerita pengalaman ayah dia mandi di satu kawasan air terjun. Irtasil Abi Sahal bin Hunayf bil Kharrar. Ayah saya dulu pernah mandi. Ayah ni nama Sahal bin Hunayf. Pernah mandi di kawasan air terjun di Mekah nama Al-Kharrar. Al-Kharrar ni nanti kalau ada siapa nak berangkat pergi ke Mekah, lebih kurang dalam 35 km daripada Masjidil Haram. Ada air terjun di Mekah, ada, tapi tak ramai orang yang pergi sebab ejen pun tak tahu sangat tempatnya di mana. Al-Kharrar ni Nabi SAW pernah pergi. Tapi tak pasti riwayatnya Nabi mandi ataupun tidak. Tapi Nabi pernah pergi Al-Kharrar. Jadi sahabat pergilah. Masa tu Nabi ada urusan di Mekah, nak balik ke Madinah. Tiba-tiba Sahal bin Hunayf, dia minta izin nak pergi piknik sekejap. Okeylah, Nabi izinkan. Sampai di sana, kata Abu Umamah, ayah saya bila sampai ke air terjun itu, fanaza'a jubbatan kanat alaihi wa Amir bin Rabi'ah yanzur. Ketika ayah saya membuka jubah,
sahabat kepada ayah saya bernama Amir bin Rabi'ah. Amir bin Rabi'ah ketika tengok ayah saya buka jubah, dia terperanjat. Apa sebab? Wa kana Sahal rajulan abyad. Ini kerana ayah saya kulitnya putih merah. Kulitnya cantik. Jenis orang yang kulit cerah ini. Jadi ketika ayah saya buka jubah, kawan dia yang melihat badan ayahnya ini akhirnya mengatakan Hasanal jildi. Faqala Amir bin Rabi'ah ma ra'aitu kal yaum wala jilda azra. Kata, cantiknya kulit kamu, bahkan lebih cantik daripada kulit anak dara. Kawan dia puji saja, bukanlah niat apa-apa. Apa berlaku kepada ayah dia? Fawu'ika sahlun makanah. Ayah saya Sahal terus jatuh pengsan ketika itu. Hanya kerana dapat pujian saja daripada satu orang kawan dia yang mengatakan cantiknya kulit kamu mengalahkan kulit anak dara. Pengsan ayah saya. Diringkaskan cerita, bila dah pengsan, semua dah tak tahu nak buat jampi apa lagi. Akhirnya mereka pun pergilah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun tanya apa yang telah berlaku. Dia pun ceritalah gini. Dia khabarkan kepada Nabi, fa ukhbira anna Sahlan wu'ika wa annahu ghairu ra'ihi ma'aka ya Rasulullah. Dia jatuh sakit ya Rasul. Dia tidak boleh ikut rombongan yang petang ini. Mungkin bodyguard yang lain dululah pergi, yang ini pergi yang second punya entourage. Kata Nabi, dia sakit apa? Oh, dia gini ada kawan dia sebut. Nabi rasa tak sedap. Fa'atahu Rasulullah. Nabi pergi ke Al-Kharar. Nabi pergi ke situ, fa akhbarahu Sahal billazi kana min sya'ni Amir bin Rabi'ah. Orang pun tunjuk, kerana Amir bin Rabi'ah ni ya Rasulullah, dia cakap terus pengsan. Maka apa kata Nabi? Alama yaqtul ahadukum akhahu. Kamu nak bunuh saudara kamu ke? Terkejut semua orang. Bunuh apa pula kami? Nak swimmingnya tak ada apa pun. Kata Nabi, ala barakta. Kenapa kamu tak doakan barakah untuk dia? Innal aina haqqun. Sesungguhnya ain ini real thing. Benda yang betul. Jangan kamu pandang enteng. Ini betul punya ain. Innal aina haqqun. Ini benda benar. Lalu bagaimana nak buat ya Rasulullah? Tawadda' lahu. Ambilkan wuduk untuk dia. Dipanjanglah ceritanya. Hadis ini telah dibahaskan secara panjang lebar oleh para ulama. Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta misalnya membahaskan tentang peri pentingnya masalah ain ini diambil perhatian. Sehingga kan Sahal bin Hunayf ni fatawadda'a lahu Amir bin Rabi'ah faraha Sahal ma'a Rasulillah laisa bihi ba'sun. Sampai peringkat terpaksa Amir bin Rabi'ah ambil air semayang pada diri dia, ditadahkan air yang mengalir, ambil air itu disiramkan pada yang pengsan. Begitu rumit sekali rawatannya. Al-Hafiz Ibn Hajar ketika mengulas hadis ini, kata dia, wa anal aina takunu ma'al i'jabi walau bi ghairi hasad. Sesungguhnya ain boleh berlaku bersama dengan rasa kagum walaupun tanpa hasad dengki. Artinya orang tengok Facebook, tengok gambar kita dengan isteri, dengan anak-anak, dengan cucu. Wah, untungnya dia anaknya comel-comel. Terus boleh dapat ain. Apa tandanya saya akan terangkan kemudian lah. Ada dia punya indikator dia. Tak mesti semua sakit tu adalah COVID-19, belum tentu. Kadang kena ain je. Ain ni kalau swab test pun tak jumpa dia punya. Tak ada ukuran. Ain ni kita sendiri yang boleh merasakan. Kemudian kata Ibn Hajar lagi, walau minar rajulil muhibbi wa minar rajulis salih. Dan ain ni kita boleh dapat bukan daripada musuh, tapi daripada orang-orang yang mencintai kita, ataupun orang-orang yang soleh yang tidak sengaja memuji kita. Ini riwayat ataupun dibahaskan dalam kitab Fathul Bari. Kata para ulama juga, wa iza kana al-a'in yakhsha darar 'aini wa isabathu lil mu'in. Orang yang memandang kita dengan rasa kagum, dia khawatiri boleh menyebabkan ain pada benda yang terlihat. Lalu bagaimana nak dihapuskan? Falyadfa syarraha biqaulih Allahumma barik alaih. Maka hendaklah
kita mengucapkan Allahumma barik alaih, doakan keberkatan pada orang itu. Sebab itu saya melihat amalan kita di Malaysia, di Brunei, di Singapura, di mana-mana, kita jarang sekali nak mengucapkan keberkatan kepada kawan-kawan kita. Yang biasa kita ucapkan, wow, wow, amazing, marvelous. Jangan gitu, boleh menyebabkan ain. Tuan-tuan perasan tak, kalau orang Arab, dia suka tabrik. Apa makna tabrik? Mendoakan keberkatan. Tabrik ni mendoakan barakah. Ataupun kadang-kadang dia, kalau kita berjumpa dia, mesti barakallah, barakallah fi, barakallah, 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 barakallah. Kita pun masya Allah, masya Allah. Kita tak tahu nak jawab apa, masya Allah, masya Allah. Tapi dia mesti ucapkan barakallah fik. Dia doakan keberkatan. Kita kalau pergi jumpa pengantin, apa doa? Barakah juga. Barakah itu yang menghapuskan ain, keberkatan. Kalau tuan-tuan perasan orang Arab, dia akan taruhkan pada harta benda dia, rumah, pejabat, harta kereta Mercedes, BMW ke apa ke, dekat cermin mesti dia akan tulis Masya Allah. Supaya dia hendak orang yang nampak harta dia tidak puji tapi membaca tulisan itu. Contoh kereta 7 Series BMW. Kalau orang tengok boleh jadi ain. Bosor kereta dia. Kita pun rasa nak demam sejuk, panas, kena ain. Tapi kalau ada Masya Allah, bila orang tengok Masya Allah, jadi disebut Allah. Dia tidak memuji. Ada setengah kenderaan, kadang pada van Tramco ke mana ke, Hadza min fadli Rabbi, dia tulis besar-besar. Jadi kalau tuan-tuan yang pertama nak selamat daripada ain, nak share gambar dalam Facebook boleh, tapi caption tulislah doakan barakallahu fiik, ataupun taruhlah caption Masya Allah. Kita didik kawan-kawan kita, follower kita untuk tabrik. Kalau tak share nanti orang tak tahu pula apa kita buat. Boleh share. Majlis kita pagi ni nak share, silakan. Tapi tuliskan, nanti kan yang buat live ada pakai OBS kan. Kalau yang running crawler tu tulis Masya Allah. Ucapkan la haula. Dia sentiasa ingatkan kepada Allah. Kalau orang Turki di Istanbul, mereka ni kurang sikit agamanya. Jadi dia baca-baca ni dia tak pandai. Kalau orang Turki kan dia hafal Quran dia terror, tapi mengaji Quran dia, sebab mereka ada masalah sebut huruf kaf. Orang Turki dia tak sebut huruf kaf. Kaf jadi c. Allahu akbar, Allahu akbar. Dia punya cara sebutan dia. Are you okay? Oh, I'm okay. Are you okay? Dia dengan Iran sama. Jadi c. Jadi mereka payah sikit mengaji-mengaji ni. Jadi cara dia nak hilangkan ain, dia gantung nazar dalam kereta. Nazar ni, saya ingat tuan-tuan pun pernah beli macam keychain apa, ada biru, tengah ada macam mata. Mata itu dia panggil nazar. Bukan sekadar di Turki. Kalau kita pergi ke Albania, Bosnia, Bulgaria, pergi ke Greece, Cyprus, Morocco, Tunisia, Utara Afrika tu memang ramai lah. Kalau di Cairo memang selalu dalam teksi dia gantung macam keychain warna biru. Itu bukan keychain saja-saja tu, itu dia panggil nazar. Kalau di Mesir, kalau di Saudi dia gantung khamsah hand, tangan 5. Ada gantung pada side mirror, tangan 5. Tangan 5 semua ada mata. Itu bukan sihir-sihir, tidak. Dia adalah satu bentuk, bukan pelaris. Pelaris ni saya pun tak faham kenapa diorang pakai ilmu pelaris. Kalau ilmu pelaris tu wujud, saya memang nak pakai di masjid betul lah. Saya nak gantung di masjid. Ni lepas Aidilfitri ni kurang betul lah jemaah datang. Kalau ada ilmu pelaris bagi kat kami nak taruh gantung ke depan pos tu. No such thing lah ilmu pelaris ni. Dia gantung itu untuk mengelakkan pujian. Dulu saya pun pelik kenapa dia taruh gambar mata. Saya pernah tanyalah satu orang masa di Cairo dulu. Kenapa ente ni taruh gambar mata? Dia kata begini, Syekh. Sihir ni dia takkan masuk ke satu lokasi selagi orang dalam lokasi itu, dalam rumah misalnya, belum tidur. Pukau hanya terjadi kalau semua orang dalam rumah tu tidur. Oh, itu syarat pukau. Sebab itu kalau warga emas yang jenis tidur awal, jam 10, 9 dah tidur.
kebiasaannya potensi di pukau tinggi. Sebab semua tidur. Jadi tuan-tuan kena bersyukurlah kalau di rumah ada anak bujang yang pukul 3 tak tidur lagi, pukul 4 tengok EPL dan macam-macam. Terima kasih pada mereka. Gara-gara mereka itu dah tak ada pukau lagi. Yalah, dia kan siang tidur, malam jaga hantu raya semua tu. Macam rupanya selagi rumah tu ada orang yang tak tidur, pukau tak boleh masuk. Jadi mereka taruhkan khamsah hen ataupun nazar ini supaya dia tipu sihir itu. Dia baru nak masuk, tengok ada mata yang terbuka. Itu sejarahnya. Logik tu adalah banyak benda yang tak boleh dipikirkan secara logik sangat, tapi petua. Dan banyak negara pula mengamalkan. Tapi tak boleh challenge orang Melayu. Melayu lagi cerdik tuan-tuan. Dia tak taruh khamsah hen ke nazar ke, dia bela ikan puyuh. Dia pelihara ikan puyuh depan rumah. Saya dulu di Jabatan Agama, saya bahagian penyelidikan khas untuk ajaran sesat. Jadi bila ada report, kita pergi untuk nak dokumenkan, nak cek apa semua, untuk nak dibawakan gazet fatwa bagai-bagai. Jadi ada dulu timbul aduan orang suka bela ikan puyuh. Saya tak tahu di Brunei ikan puyuh ni panggil ikan apa, tapi dia ikan darat lah. Jadi kita pun pergilah tanya kepada orang kampung, kenapa ni bela ikan puyuh? Kenapa tak bela ikan koi ke ikan apa ke? Dia kata puyuh ni ustaz, sihir takut dengan dia. Kenapa pula sihir takut dengan ikan puyuh pula lah? Dia kata sebab ikan puyuh ni tak pernah tutup mata. Kata makcik, ikan kembung pun tak tutup mata, ikan selah kuning, ikan kerisi pun tak tutup, ikan bawal pun tak pernah tutup mata. Dia kata yang senang nak bela ni je lah. Dia kata ikan puyuh orang kampung ya. Jadi kalau tuan-tuan di rumah, elok bela ikan lah. Ikan tak pernah tutup mata. Bela kucing rugilah, maintenance dah lah tinggi, nak tidur kerja, nak kucing-kucing yang gemuk-gemuk tu ya, pemalas betul lah. Tangkap tikus pun tak nak lagi. Beli ikan saya kata okey lah. Wallahu a'lam. Ini petua-petua orang dulu-dulu lah untuk nak mengelakkan daripada gangguan-gangguan sihir ini. Yang penting tuan-tuan, jangan kita underestimate kepada pujian orang. Sebab itu kita kalau jadi orang besar, kadang susah. Orang puji kita, orang terlampau hormat pada kita, kita pula kurang pula amalannya, pendinding-pendinding tu kurang. Itu asyik nak demamnya. Dalam seminggu mesti ada hari nak demam, ada hari lupa spek duduk di mana pun, lupa atas dahi duduk. Dia ada hari kita jadi bodoh. Itu tanda-tanda kena ain. Sebab kebiasaan kita ni dah tak percaya kepada ain, kalau rasa tak sedap terus pergi beli ubat di klinik dan macam-macam. Kadang-kadang kena ain, kerana pujian orang. Jadi itu yang kedua. Buatlah sesuatu tu betul-betul kerana Allah. Kita khawatir juga dengan ain daripada orang. Yang malapetaka ketiga, ni yang akhirlah, malapetaka ketiga, kata Nabi, orang yang melakukan ibadat bukan kerana redha Allah, mereka akan diseret ke neraka. Neraka ini masuk, ada yang cara dipersilakan, ada dalam barisan panjang. Okey, next. Tapi untuk orang yang buat kerja ibadat bukan kerana ikhlas, itu diseret, macam dipaksa lah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada satu hadis. Hadis ini perlu kita insaf, terutamanya para asatizah kena insaf dengan hadis ini. Nabi pernah menyebut, inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamati alai rajulun istushhida. Orang pertama akan dimahkamahkan oleh Allah pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid di jalan Allah. Nombor satu akan masuk mahkamah orang mati syahid. Prosiding mahkamah pertama. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Ketika dalam prosiding mahkamah Allah, mereka akan ditunjukkan segala nikmat-nikmat yang akan mereka perolehi kalau mereka dapat masuk syurga. Malaikat bawa macam brosur ke apa begitulah. Okey tuan, ini package pertama, package kedua, package ketiga, ini syurga tuan, ini bidadari gini. Okey, study dululah, nanti nak masuk nanti senang dah buat order saja. Okey, dia pun study lah. Ini tengah tunggu proceeding ni. Fama amilta fiha, datanglah mahkamah punya pendakwa raya. Dia tanya, kenapa kamu rasa kamu layak dapat semua nikmat ini yang kamu tengah study ini?
Dia jawab, qataltu fika hatta stushhidtu. Saya dulu berperang di jalan Allah sehingga saya mati syahid. Jadi saya fikir saya layak untuk dapat segala nikmat ini. Lantas Allah Ta'ala yang ada di dalam perbicaraan itu lantas mengatakan, kazzabta, kau pembohong. Allah Ta'ala sendiri mencelah, bohong. Walakinnaka qatalta li'an yuqala jari'un. Kamu dulu berperang bukan kerana aku, tapi kamu berperang supaya kamu dianggap dan diangkat sebagai hero yang gagah berani. Faqad qila, dan itulah yang kamu dapat. Kamu diangkat sebagai hero dalam negara, kamu diberi pelbagai gelaran, orang begitu sayang pada kamu, sampai orang buat filem tentang kamu. Kamu bangga kamu dianggap sebagai pahlawan bangsa dan bagai-bagai. Memang itu yang kamu mahu. Bukan kamu perang kerana aku. Kamu dulu sengaja mati supaya kamu dianggap hero. Dia sengaja, dia tak bawa senjata apa, dia pergi masuk. Allahu Akbar, tembak mati. Bunuh diri betul. Supaya dianggap hero. Maka yang mati syahid ini pun tak boleh jawab apa-apa lagi. Maka datanglah malaikat, diseretlah orang yang mati syahid ini masuk dalam neraka. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi. Kakinya ditarik, mukanya di atas tanah. Ditarik, campakkan dalam neraka. Prosiding mahkamah yang kedua, wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Quran. Golongan kedua akan masuk mahkamah Allah adalah orang yang menuntut ilmu agama, orang yang mengajar ilmu agama, dan orang yang pandai baca Quran. Dalam bahasa mudah, golongan kedua akan naik mahkamah adalah ustaz. Ustaz, bukan menteri. Ustaz. Orang selalu ingat, ustaz ni ahli surga semua. Belum tentu. Belum tentu. Golongan kedua akan diadili para ustaz. Maka ustaz-ustaz ni pun beratulah dalam mahkamah. Malaikat pun hantar brosur lah, nak order apa-apa sebelum masuk surga nanti. Dia pun study lah. Wah, ni bagus ni. Wow. Macam-macam lah. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu. Dia pun tahu ni nikmat saya, ni nikmat saya. Datang lawyer. Fama amilta fiha. Apakah amalan tuan-tuan yang tuan-tuan rasa boleh menyebabkan tuan-tuan layak dapat ini? Dijawab oleh ustaz ini, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Quran. Kami dulu belajar agama sampai ke Mesir, sampai ke Jordan, sampai ke Morocco, sampai ke pesantren di mana-mana. Kemudian kami balik, kami mengajar pula ilmu-ilmu itu. Kami bacakan kepada masyarakat ayat-ayat Quran fika, kerana Allah. Dijawab oleh asatizah itu. Allah Ta'ala mencelah. Kazzabta, kau bohong. Penipu semua ini, kata Allah Ta'ala. Ini semua menipu, kata Allah Ta'ala. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal. Tapi kamu dulu belajar agama, belajar ilmu untuk kamu digelarkan alimun, supaya digelarkan orang alim. Kamu mahu kamu digelarkan santri dan orang alim. Wa qara'tal Quran liyuqal huwa qari. Dan kamu membaca Quran dulu supaya kamu disanjung sebagai qari yang terkenal. Faqad qila, dan kamu dapat gelaran itu. Segala puji-pujian daripada masyarakat kamu dapat. Kenapa kamu kata kamu beramal kerana aku? Sedangkan kamu nak buat dulu kerana populariti, kerana kemasyhuran, kerana mau puji-pujian. Dia anggap alim, dia anggap qari terbaik dan macam-macam. Akhirnya semua ustaz-ustaz tu tak boleh jawab. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta alqiya finnar. Malaikat datang, tarik kaki, seret atas kepala, campakkan dalam neraka. Yang kedua ustaz. Baik tu hati-hatilah beramal bukan kerana Allah. Yang ketiga prosidingnya adalah wa rajulun wassa'allahu alaihi wa atahu min asnafil mali kullihi fa utiya bihi fa'arafa ni'amahu fa'arafaha. Golongan ketiga adalah orang-orang yang kaya, yang diberi kelapangan rezeki oleh Allah. Mereka golongan ketiga dihadapkan di hadapan Allah. Orang banyak wang. Ni golongan beruang, kita panggil beruang ya. Datang menghadap Allah. Malaikat pun datanglah bawa brosur bagai-bagai.
Maka datang pula malaikat yang peguam ni bertanya, fama amilta fiha. Baik, boleh explain apa sebab you layak, you deserve untuk dapat benda ini? Ma taraktu min sabilin hatta tuhibbu an yunfiqu fiha illa anfaqtu fiha laka. Saya dulu duit banyak, harta bertimbun-timbun, kapal di laut, gudang di darat. Semuanya saya guna untuk infak di jalan-Mu ya Allah. Saya tolong orang miskin, asnaf dan bagai-bagai. Apa jawab Allah? Kazabta, kau jangan tipu aku. Kau dulu sedekah walakinnaka fa'alta liyuqalu huwa jawad. Kau dulu sedekah supaya dapat pujian. Orang mengkagumi, oi bagusnya dia ni pergi tolong gelandangan, tolong street dakwah. Wah bagusnya dia ni, supaya kau dipuji, dapat follower, dapat macam-macam top fan. Faqad qila, dan kau dapat. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhi summa ulqiya finnar. Sekali lagi dia diseret di atas tanah dan dicampakkan dalam neraka. Ini hadis riwayat Imam Muslim dan juga An-Nasa'i, disahihkan oleh Al-Hakim dan dipersetujui oleh Imam At-Zahabi. Dalam satu riwayat daripada At-Tirmizi dan Ibn Khuzaimah, tatkala Muawiyah radhiyallahu anhu mendengar hadis ini, beliau berkata, hukuman ini telah pun berlaku ke atas mereka. Lalu bagaimanakah kita nanti? Kemudian dia menangis teresak-esak. Selepas dia sedar, dia pun bertanya, orang tanya dia, kenapa Tuan menangis? Kata dia, aku terus teringat kepada firman Allah, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Itulah orang-orang yang tidak mendapat apa-apa pun pada hari kiamat. Telah lenyap segala yang mereka usahakan di dunia. Sia-sialah apa yang mereka kerjakan selama ini. Surah Hud ayat 16. Kita mohon jauh daripada Allah. Janganlah jadi golongan yang semasa hari kiamat nanti, segala penat lelah ibadah kita di dunia tidak dipandang sedikit pun oleh Allah. Kerana kesilapan teknikal satu saja, kita tidak buat itu kerana mencari redha Allah. Marilah kita menanam azam melaksanakan semua ibadah bukan kerana pahala tapi kerana redha Allah. Ya Allah, redhalah pertemuan kami ini, redhalah apa yang kami lakukan selama ini. Sekadar itu sembang-sembang pada kesempatan pagi ini, saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga bertemu pada lain-lain kesempatan. Sekiranya tidak keberatan disebabkan kita berada pada waktu duha, marilah sama-sama kita berdoa pada waktu duha yang penuh barakah ini. Moga majlis kita diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma inna ad-duha duhauka wal bahaa bahauka wal jamalu jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqina fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'siran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratik atina ma ataita ibadika salihin. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu adalah waktu duhamu. Kecantikan waktu duha adalah kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu. Ya Allah, kalau rezekiku masih di langit maka turunkanlah, kalau masih di bumi keluarkanlah, kalau sukar permudahkanlah, kalau haram sucikanlah, kalau rezekiku jauh dekatkanlah. Berkat waktu duhamu, berkat kecantikan waktu duhamu, keindahannya, kekuatannya, kekuasaannya, limpahkanlah kepada kami segala yang telah Engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu mohon tuan-tuan mendoakan perjalanan saya pulang ke Kuala Lumpur selamat sampai, mudah-mudahan, dan seterusnya ke Pahang. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.